أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Yang sebati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, sahabat saya Haji Zul, muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan untuk kali yang pertama. Dan moga-moga bukan kali terakhir. Kiranya ni pertama kali, jadi saya perkenalkan diri dululah. Nama diberi Mio Abdullah bin Mio Mabaki, berasal dari Taman Keramat, Kuala Lumpur, kini menetap di Gombak. Pendidikan terakhir di Universiti Ummul Qura Mekah dalam pengkhususan ijazah, pengkhususan bahasa Arab dan pendidikan. Sekarang sebagai penceramah bebas lah. Jadi itulah sedikit dan insyaAllah pada pagi ini dan dalam ruang masa yang ada, kita nak melihat bagaimana keadaan dunia, hakikat dunia yang kita diami ini, yang selama ini kita dilahirkan, dibesarkan, kemudian Allah lanjutkan usia kita. Maka dunia yang kita duduk ini, semua orang tahu bahawasanya dia akan binasa. Sifatnya yang hidup, dia pasti mati. Begitu juga dengan bumi kita. Maka bila kita sedar tentang hakikat dunia, yang mana manusia ada yang terlalu mencintai dunia, dia lakukan apa saja, kesusahan pun, penat lelah demi mencari dunia. Sedangkan dunia yang dia cari itu akan hilang, akan lenyap, sama ada dia mati dulu atau dunia meninggalkan dia, kiamat. Maka kalau kita dah tahu tentang hakikat dunia itu, dia bersifat sementara. Dan memang pun kita ini adalah pinjaman Allah. Ibarat seorang penyewa, dia lama dah menyewa di rumah tu, dan berpuluh tahun, sampai masa tuan rumah tu nak balik rumah tu. Sama ada dia nak duduk ke, dia nak buat renovation ke, dia nak bagi anak dia duduk ke. Kita ni yang penyewa kena keluar, kerana rumah tu hak dia. Tapi sebabkan lama dia duduk rumah sewa tu, dia dah rasa macam dia punya. Dia terlupa tu tuan rumah punya. Kita ni pun sebab dah lama dah duduk atas dunia ni, kita terlupa dunia ni, kita ni ada tuan dia, iaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, dia hanya permain-mainkan kita, memperolok-olokkan kita, memperkotak-katikkan kita. Kata Imam Ghazali, yang menipu itu dunia. Dunia ni tipu kita. Semalam kita dah kerja dah, hari ni kena kerja lagi. 20 tahun dulu kerja, sekarang masih kerja lagi. Dah pencen pun ada kerja, kena buat kerja juga. Tak kesudahan. Dulu kita muda, sekarang dah tua. Apa yang kita nak capai atas dunia ni, dia akan berubah. Dia tak selamanya sama. Dia tak boleh kita nak minta umur kita 30 sampai bila-bila. Tu kat syurga boleh. Atas dunia, dia akan meningkat usia. Kerana itu peningkatan usia ni, panjang usia ni nikmat. Nikmat. Walaupun orang kata dah tua ni ustaz, ada yang sakit-sakit, ada yang penat, dah tak boleh nak bergerak banyak, tak boleh nak buat macam dulu. Tapi itu nikmat. Apa nikmat dia? Nikmatnya bagi yang ahlul ibadah, dia boleh menambahkan amal ibadah. Panjang usia dia, banyak ibadah boleh buat. Bagi yang pelaku maksiat, pendosa, usia lanjut, rambut tak tutup lagi, semayang tak tahu ke mana hala lagi,
Bertaubatlah. Nak buat apa lagi tak? Allah dah beri macam-macam nikmat, kemudahan, kelebihan waktu muda dulu. Waktu Allah panjangkan usia ini, inilah waktu kita nak beramal. Sebab tu orang muda jangan rasa syukur. Oh, syukur untung masih muda. Sebab belum tentu usia dia panjang lanjut lagi boleh buat ibadah, boleh bertaubat. Sebab tu nak bertaubat sekarang. Jangan tunggu tua. Tu orang tua-tua sama, ustaz, dulu dia pun macam tu juga, jahil macam saya kan. Kutu raya kan, kutu lepak kan, macam-macam kutu. Itu dulu. Nasib baik sekarang dia masih hidup, dia boleh berubah, boleh bertaubat. Jangan ikut yang dulu, ikut yang sekarang. Islam tidak menilai yang dulu. The past is past. Yang lepas dah lepas. Ya. Kalau nak diikutkan yang lepas, manusia ni dia menilai yang lepas. Kalau dulu masa sekolah, kalau kena buang sekolah, habis sekolah lain semua tak boleh masuk. Sebab dia ada rekod. Rekod dia pernah buat jenayah, dia pernah langgar disiplin yang besar hingga buang sekolah. Tapi Islam, Allah, the moment dia bertaubat time tu, habis semua. Terpadam semua kejahatan dia. Dengan syarat dia bertaubat nasuha, berubah betul-betul, tinggalkan amalan, tinggalkan kejahatan tu, menyesal, dia benci. Maka jangan tengok yang dulu. Islam tak menilai yang dulu. Alah dulu dia ni macam ni kan, alah kita ni dulu sama. Itu dulu. Islam nilai sekarang sampai masa depan, sampai mati. Kalau nak dinilaikan dulu punya cerita, Sayyidina Umar tu tak layaklah jadi khalifah Islam kedua. Sebab masa jahiliah dia apa benda dia tak buat. Sampai sebelum masuk Islam dia nak bunuh Nabi. Tapi masuk saja Islam, dia bertaubat, dia berubah, dia beramal dengan Islam, dia diangkat khalifah Islam kedua, dia jadi menantu Nabi, dia ahli syurga. Sebab tu jangan menilai yang dulu. Dulu ialah dulu, kita sekarang, cara sekarang berubah. Jangan disebabkan kejahatan, kejahilan dulu menghantui kita hari ini. Islam tak menghukum kita dulu. Kitalah yang menetapkan diri kita sekarang. Nak jadi apa? Fikir hari ni nak jadi apa? Nak jadi lebih jahil ke? Atau lebih alim, lebih mengetahui, atau macam mana? Maka bila mana kita sedar tentang hakikat dunia yang akan hilang, yang akan lenyap, maka yang kekal abadi ialah akhirat. Kejarlah akhirat kerana dia bersifat kekal abadi dan milik kita. Kita semua ni asalnya kampung kita syurga. Nabi Adam AS dilahirkan, dicipta oleh Allah dalam syurga. Siti Hawa pun dalam syurga. Kemudian mereka melanggar perintah Allah, makan buah daripada pohon yang dilarang, pohon yang terlarang. Pohon khuldi itu nama iblis bagi dalam Quran, tilka syajar, pokok itu. Maka kita semua ni nak balik kampung asal kita. Bukan kampung asal yang tak boleh merentah negeri ni. Kampung asal kita tu syurga. Maka kalau nak balik ke kampung asal, buat perangai macam orang kampung asal tu. Asal orang Kelantan tapi tak pandai cakap Kelantan, tapi mengaku Kelantan. Mesti dia ada sifat perangai orang Kelantan, walaupun berketurunan jauh sekalipun, sipi-sipi tu ada. Kita asal kita semua syurga. Manusia pertama diciptakan Nabi Adam, dan dia Islam macam kita. Dia mengesakan Allah, dia sembah Allah. Kita pun sama. Maka kita nak kembali balik ke kampung asal kita, negeri kekal abadi, dalam keadaan ibadah, ketaatan pada Allah. Kerana itu, bila mana kita cintakan dunia, kejar dunia sampai lupa akhirat. Kejar akhirat, dunia akan datang pada kita. Apa maksud dia? Adakah kena duduk dalam masjid je? Asal cerita akhirat je, asal kita syurga je, duduk masjid. Asal cerita bab neraka je, kena duduk dalam masjid. Tak boleh, kat luar tu banyak neraka. Orang mencuri pun ada dalam masjid. Orang tengah sujud, dia mencuri. Tu menempah neraka kalau tak bertaubat. Tabung masjid dia pecahkan, bukan pecah, dia bawa lagi tabung. Kadang sampai tabung masjid kena pakai besi, bukan gari, besi. Walau masjid tempat selamat. Jadi
Bila mana kita cintakan akhirat, seperti mana manusia cintakan dunia, dia akan berusaha buat apa saja demi akhirat. Menilai dunia, pandanglah dunia dengan kacamata akhirat, jangan pandang dunia dengan kacamata dunia. Apa beza dia? Waktu awal-awal PKP dulu, bila mana terjadinya PKP, ada orang kena buang kerja, ada yang tak ada kerja, gaji dipotong, masalah macam-macam. Dia fikir nak dapat duit sebab nak hidup atas dunia. Memang kena duit. Maka dia kata kalau nak dapat duit mudah, merompak, mencuri senang. Dapat duit, yang penting ada duit. Dia pandang dunia dengan kacamata dunia. Cukuplah hidup atas dunia, selesai. Kena tangkap ke, kena belasah ke, kena lock up, tu cerita lain. Yang penting dapat duit. Tapi bila mana melihat dunia dengan kacamata akhirat, dia akan berkata, tak boleh. Kalau terlepas kat dunia pun tak kena tangkap, akhirat confirm kena. Itu maksud kita mengejar akhirat. Fikir ke akhirat, dia akan dihitung amal baik, amal jahat. Walau sebesar zarah sekalipun. Mana kalau manusia tahu hidup atas dunia ni, dia akan kembali ke akhirat. Akhirat tu macam mana? Maka di atas dunia ni lah, waktu Allah bagi peluang pinjaman masa ni lah, inilah masa dia untuk dia nak buat amal ibadah. Dia nak perelokkan amal ibadah, nak tambahkan. Sebab nanti bila mati, mata wang yang bernilai dalam kubur namanya amalan. Duit ni atas tanah ya, atas bumi ni. Mati kita masuk dalam kubur, tak guna dah duit 1 sen, tak guna. Dekat akhirat, kalau atas dunia ni khianat orang, zalim orang, ambil rasuah. Dekat akhirat, orang tak minta balik duit. Nak minta duit pun tak ada. Maka pahalanya akan pergi pada orang yang dia khianat, dia zalim tadi. Maka kita nak buat apa atas dunia ni, kita kena fikir jauh sikit. Fikir jauh kan sikit, jauh banyak. Bukan 5-10 tahun, bukan jangka masa panjang, berpuluh, tidak, lebih lagi. Sebab bila mana kita mati je, apa yang ada pada kita kekal, pakaian ke, duit ke, jam tangan ke, handphone ke, kereta, semua jadi orang punya. Pejam mata je, tak payah tukar geran tanah, pergi jabat tanah, pergi kat orang lain lah. Duduk tak lama lepas tu orang faraid dah harta kita, yang kita penat-penat cari. Jadi kalau kita tahu benda yang kita kejar tu kita capai akan terlepas, kenapa tidak kita kejar benda yang kita akan capai dan tak akan lepas-lepas? Namanya akhirat. Dunia ni kejar, capai lah, dapat lah, lepas tu kita lepas. Cerdik ke tak cerdik? Penat-penat kerja, lepas tu terlepas. Mati lepas. Yang kekal apa? Akhirat. Namanya syurga. Semua orang nak syurga. Tanya Kutu Rayau nak syurga. Lagu mu ada, ku menunggumu di pintu syurga. Macam-macam lah syurga. Tapi ciri-ciri ahli syurga tu ada ke tidak? Kita tengok Nabi yang memang ahli syurga, sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga, kehidupan dia macam mana? Agak-agak macam kita, zikir sikit-sikit, baca Quran sikit-sikit, puasa pun lebih kurang, lapar dahaga je. Ke ada amalan lain yang dia orang buat? Ke ada kerja dakwah lain yang dia orang buat? Ke ada kena pertahankan Islam, mereka berperang? Kita macam mana? Takat-takat apa yang kita dah beramal ni rasa-rasa agak-agak syurga. Ini yang kita dalam masjid lah, kita cerita dalam masjid, yang kita kat luar. Buat lagi. Kita tak tahu mana satu amal kebaikan kita yang Allah akan terima dan mana yang akan ditolak. Nak tahu nanti ke akhirat. Nabi ketika mana bertanya pada sahabat, lepas sembahyang subuh, solat duha, Nabi pun keluar jumpa sahabat. Nabi tanya, kaifa asbahtum al-yawm? Apa khabar kamu pagi ni? Sahabat menjawab, asbahna bil iman. Alhamdulillah kami ni pagi ni kami berada dalam iman. Apa tanda kamu beriman? Yang mengaku beriman ni apa tanda? Sahabat jawab, kami bersabar atas ujian. Maknanya kalau dia sekadar beriman, tak ada ujian, tak ada cabaran, belum lagi. Kerana itu Allah sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka merasakan kami, ya ini Allah,
Nak membiarkan mereka berkata kami beriman sedangkan mereka belum lagi diuji. Ujian macam-macam. Ada ujian keluarga, ada ujian tempat kerja, ada ujian kawan-kawan, ujian adik-beradik, ujian mak bapak. Ujian akan ada. Ni kalau tanya dia ujung bawa ke belakang ke depan ni, semua ada masalah. Tapi bagaimana menilai masalah, menghadapi masalah tu, dia bergantung pada iman, dia bukan akal kita. Kalau pada akal jadi tadi, tak ada duit merompak, itu akal cakap. Tapi kalau iman kata tak boleh. Nanti akhirat tu akan dihitung. Maka sebab itu manusia yang kecewa, sedih, tak puas hati, berdengki dengan orang, ulama kata ni orang gila. Ulama tasawuf. Ibarat orang yang buang air besar. Orang dulu lah. Sekarang tak ada. Kalau yang duduk tepi pantai, dia gali tanah, dia gali pasir. Kalau yang duduk kat sungai, dia buat macam titi sikit tengah, dia melepas. Melepas tu jatuh, duduk tak lama kejap, habis hilang. Ikan makan ke, hilang, tenggelam. Dia pergi tepi tebing, dia termenung. Dia kata, rugilah. Rugi buang air dia. Buang air tu rasa rugi dia. Menyesal buang air. Orang kata apa ni? Dia ni gila. Tu tarik tu, tak ada nilai apa pun. Kan ada orang lepas buang air besar tengok kan. Nah, macam ni rupa udang galah tadi. Yang ni roti john murtabak kita makan tadi. Tak, kita pam cepat-cepat bau busuk. Kita tak peduli pun. Malah tu datang dari perut kita. Macam itulah dunia. Dunia digambarkan dalam satu hadis, Nabi berjalan di tempat pembuangan sampah. Lalu Nabi mengangkat seketul sampah. Nabi kata pada sahabat, nak dunia, kejarlah dunia. Dalam hadis yang lain hampir sama, Nabi berjalan ke tempat, Nabi melihat bangkai kambing. Bangkai kambing yang dah mati. Nabi kata sesungguhnya bangkai ini tidak ada nilai di sisi tuannya. Ketahuilah, dunia nak dibandingkan dengan bangkai kambing ini, di sisi Allah lagi tak ada nilai. Dunia ni tak ada nilai. Tapi jangan pula balik lepas ni pakai buang sofa, TV, peti air semua. Ni semua sampah, Ustaz kata. Gunakanlah. Dunia ni kita boleh gunakan dia. Dunia ni dia raw. Daripada mentah, benda mentah, bahan mentah, dia bau busuk, raw bau busuk. Macam getah yang baru ditoreh, dia tak ada nilai. Tapi kalau diolah, digunakan jadi roda, boleh jadi tayar. Dunia ni kita olah dia, kita gunakan dia untuk akhirat, maka kita dapat manfaat. Kita menunggang dunia, jangan dunia menunggang kita. Dunia tunggang kita, habislah, tunggang langgang jadi dia. Nak cantik, dunia kata apa? Oh, nak cantik kena pakai maskara, kena free hair. Kalau pakai tudung kena singkat, baju kena ketat, kan? Tabarruj, itu dunia kata. Islam kata labuhkan pakaian, tutup aurat dengan betul, tebalkan, jangan nipis, jangan singkat. Tapi kalau tengok dunia kata, oh tak boleh, kena berfashion. Islam ni tak up to date. Islam ni ketinggalan zaman. Islam ni datang sebelum dia wujud lagi. Dan Islam cerita sampai masa depan kiamatnya manusia tak tercapai akal. Dekat mana Islam ketinggalan zaman? Yang kata Islam ketinggalan zaman tu menghina Islam. Allah yang cipta dia, Allah yang cipta orang buat fashion, Allah semua. Lalu tiba-tiba manusia kata Islam ni ketinggalan zaman. Islam mengongkong dia. Orang perempuan kena pakai dengan tudungnya, dengan jubah. Hari ni apa jadi? Sekali Allah nak buat habis, tutup semua mulut ni. Pakai emas dulu orang petika atau peli, orang pakai pedang macam ninja. Sekarang habis semua, ninja habis semua. PPE tu 5 lapis. Takkan orang perempuan pakai tudung telekung bawa ni PPE 5 lapis. Sekali Allah nak buat datang, Allah buat, jenuh kita. Takkanlah nak tunggu satu penyakit, nauzubillah. Penyakit tu kalau kena kulit, jaga dia berbintik-bintik merah-merah, boleh bawa mati. Masa tu baru pakat tutup aurat. Adakah nak tunggu kena penyakit kat kepala, rambut, sekali kena tiup angin, gugur habis rambut. Kita lelaki tak apa, botak. Orang perempuan tak boleh. Waktu tu baru nak pakai tudung. Jangan. Pakai emas,
Ini SOP. Ini undang-undang dunia manusia, Pak, untuk jaga kesihatan, keselamatan. Allah bagi undang-undang SOP, selamat dunia, selamat akhirat. Orang naik motor tu, kalau pergi ride, habis daripada atas ke bawah tu tak makan ribu, tak usah naik motor. Helmet full face ni, dengan baju ni, motorbike ni bukan motor AFI ni. Motor AFI tak apa, pakai kain plekat pun tak apa. Motor tu dengan seluar, ya Allah, nak kencing tak tahu macam mana. Dia kena ada saluran tu, susah. Dia tak pakai apa dah, dia pakai t-shirt, seluar pendek ke apa, bau boleh sauk itu. Ui, seksa hidup. Tapi pakai. Orang sanggup beli beribu. Baju Melayu, sejadah, butang baju ni berapa puluh ringgit je, kan? Jadi orang tak datang. Selesa pun duduk surau ni, kan? Kapet dah macam Masjid Nabawi. Bila kena pakai beli bukhur, bukhur Raudah tu memang bau Madinah. Jadi dunia ni yang orang rasa kecewa, sedih ni sebab apa? Dunia akan tinggalkan dia, sama ada dia pun akan tinggalkan dunia. Kita nak sedih apa? Dalam keadaan kita bersedih tu, kita kecewa tu, kita putus asa tu, Allah tak ada. Putus asa daripada syaitan. Syaitan akan buat kita putus asa dalam perkara kebaikan. Kita buat baik, syaitan cocok. Tak salah semayang. Kan dah semayang tarawih tahun lepas dah. Tak payahlah tahun ni. Dah baca Quran dah. Tahun lepas kan dah khatam. Tak payah, dah cukup dah, sumi hidup sekali cukup. Dia cocok kita. Walaupun syaitan dia belenggu, tapi dia train dah nafsu kita. Sebab tu kita ni bila puasa, nafsu jadi lemah. Nafsu yang lemah, yang lesu tu nafsu. Yang kuat tu iman. Yang boleh gerakkan kita semayang, boleh gerakkan kita baca, itu iman. Nak kira kuderat kita tak makan, 12 jam, 15 jam tak makan. Kalau musim biasa tak makan 4 jam, ya biasa dah, terguling-guling. Tapi berkat Ramadan, berpuasa, sampai maghrib kadang lajak sikit, tak apa. Ada setengah negara Europe buka puasa pukul 10, buka puasa pukul 12, subuh pukul 3, isyak tu pukul 1, pukul 2. Tak sempat nak tidur. Sanggup dia. Sebab iman. Dia orang di luar negara, walaupun bukan duduk dalam negara Islam ramai, tapi dia boleh. Sebab iman dia ada. Ni dekat Malaysia beberapa jam, ni pun dah makin awal. 7.20 ke 7.19. Maghrib orang kira setiap minit tu. Setiap detik dia kira. Kalau boleh maghrib pukul 7.1 minit kalau dia nak. Kalau tak boleh, tak tahan, lapar. Pukul 6.30 boleh tahan. Pukul 7 tak boleh. Jadi bila mana kita dalam keadaan sedih, kecewa, Allah mengajar pada kita. Allah berfirman dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah ada bersama dengan kita. Dalam peristiwa hijrah Nabi bersama Abu Bakar, Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu pada Abu Bakar, Allah rekod dalam Quran untuk kita, panduan kita, la tahzan, jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus. Masuk sekali. Sesungguhnya Allah datangkan dengan ismu taukid. Ismu taukid ni kerja dia menekankan satu benda. Sesungguhnya Allah ada dengan kita. Boleh saja Allah datangkan sirah atau ayat, la tahzan Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Memang Allah ada dengan kita. Tapi didatangkan ismu taukid menekan sesungguhnya Allah ada dengan kita. Lalu kenapa manusia tak rasa Allah ada dengan dia? Waktu dia kecewa, susah, waktu dia kena buang kerja, waktu dia ada masalah, kenapa tak rasa? Sebab dia rasa macam Allah tu hanya ada dengan dia waktu dia sihat je, waktu dia kaya je, waktu dia gembira je. Waktu sedih Allah tak ada. Dia rasa. Sedangkan setiap detik Allah ada dengan kita. Kerana itu zikir yang kita baca, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong aku, sebagai peneman aku, sebagai pelindung. Sebab tu bila kita belajar, kita faham agama ni, kita tak bimbang. Datanglah badai, ombak apa, saya ada masalah. Kami penceramah waktu awal-awal dulu, bila tak ada ceramah, terduduk. Nak cari mic tak jumpa dah. Lama-lama, boleh online. Mic kita beli. Mic ustaz beli mic. Tak, dia tak boleh. Asal dia ada line, dia ada on. Dia tak boleh ceramah seorang-seorang, tak apa. Orang tak dengar. Sekarang dah upgrade sikit dah. Ada webinar, ada Zoom kan.
Itu pun penonton dia tutup gambar. Tak tahu dia hidup ke mati ke tak tahu. Dia gelap gitu je. Ustaz seorang cakap, tak apa, dia bercakap kan. Mula-mula tu duduklah kejap. Tak apa nak buat ni kan. Tuan-tuan, apa keadaan sekalipun, apa jadi pun pandemik ni nak jadi lama mana, kita kena sangka baik pada Allah. Husnuzan pada Allah. Walaupun nampak susah, nampak beban. Dalam Quran mengajar pada kita, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dua kali ayat datang. Dan sama ayat dia. Beza tambah in fa in. Apa dia Allah kata? Pada setiap kesusahan ada kesenangan. Antara usri dan usra tu ada tak apa-apa kat tengah dia? Wow ke, dan ke, atau ke? Tak ada. Maka macam itulah juga Allah nak bagi kesenangan bila mana datangnya kesusahan. Macam mana, bila, bagaimana, wallahu a'lam. Itu kerja Allah. Kita sabar, doa, dua je. Sama ada kita dapat nikmat, kita cukup, atau kita ditimpa ujian, kita sabar. Dua je ni orang mukmin. Bukan mengeluh, bukan kecewa, bukan sedih. Orang tak nakkan dia, orang tak dengar cakap dia, dan orang sakiti dia, dia buat kerja baik, orang tak suka. Malam ada kuliah online lah. Dia tanya soalan, Ustaz, saya dah buat dah terbaik. Dia tak cakap lah pada apa. Dia kata buat terbaik mungkin pada company ke, pada anak-anak ke, suami ke isteri. Tapi orang tak hargai saya. Saya rasa kecewa. Saya rasa macam tak nak buat dah kerja. Saya jawab, saya kata, adakah kita ni manusia, orang Islam terutamanya, kita nak dijadikan untuk gagal? Kita nak menggagalkan diri kita hanya sebab orang tu tak terima kita, tak hargai kita. Bila kita buat kerana Allah, ni datanya lillah ta'ala. Kita buat kerana Allah, Allah tak pernah kecewakan kita. Allah tak pernah mensedihkan kita. Allah tak pernah menghampakan kita. Kita je hampakan Allah. Kita je tak sedar Allah tu ada. Maka kalau kita buat kerana Allah, orang tak puji pun tak apa. Orang tahu ni saya ceramah datang kerana Allah, orang tahu tidur pun tak apa. Kalau nak ikut terasa, rasa tidur, balik lah. Tak, ceramah ni pun nak kata pukul 7, kena berhenti lah. Best mikrofon sini. Cuaca pula sejuk hujan. Jadi sebab tu datangnya kerana Allah. Kita buat kerana Allah, tak kisah kan. Orang nak kecewakan kita ke, orang nak terima, tak nak dengar cakap, buat je kerana Allah. Tapi kalau kerana manusia, seorang ibu dia berubah, dia pakai tudung, kemudian dia sedih, dia kata anak dia tak nak ikut macam dia. Lalu bila ditanya kenapa nak anak dia berubah? Sebab saya dah berubah. Silap dia di situ. Sebab dia berubah, dia nak anak dia berubah. Berubah kerana Allah. Maka doakan hati si anak tu sambil bagi nasihat, teguran bagi. Bukan sebab dia dah berubah, anak dia mesti berubah. Dia pun baru pakai tudung 2 tahun je. Anak pun dah besar, dia baru pakai tudung. Berubah kerana Allah dulu. Cek diri dia dulu, ada tak silap dia kot. Dan memang betul, anak dia kata sebab daripada kecil mak dia tak pernah ajar dia agama, tiba-tiba nak suruh pakai tudung. Tu macam cerita anakku Ustaz Ali. Kalau dulu bapak Ustaz Ali nama apa? Kasim. Dia selamat. Bukan? Apa nama cerita? Ustaz Ali saya ingatlah. Bapak Ustaz Ali kalau tampar saya macam kecil, dia tak jadi macam tu. Rupanya ada balik versi baru anakku Ustaz Ali. Jadi kita bila beri agama pada anak kita, kita tak bimbang. Kita nak letak dia di mana pun, dia pergi ke mana pun, dia ada agama. Dunia ni dia sempit, dia bersifat kecil. Ramai orang nak, tu yang jadi sesak. Akhirat dia luas, dia infinity. Orang tak kejar. Kejar akhirat, tenang hidup dia. Macam tengok Quran Time dekat 114. Tengok orang yang hidup dengan Quran, yang bercakap dengan Quran, tentang Quran, kita tengok seronok. Cakapan dia, ucapan dia, alun, kita tengok tenang. Sebab Quran dalam dia, kalamullah dalam hati ni. Ni kita dunia banyak sangat, Quran tak sempat baca, Quran pun tak pandai baca. Kerja besar, gaji besar, berjaya, dapat award, tapi tak faham agama. Maka kesimpulannya, 7 minit lah. Mana 1 jam betul ni? Kita ambil jam ni lah, seminit ni pukul 7. Kesimpulannya, Nabi bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, siapa yang keluar daripada kehinaan maksiat, masuk dia dalam kemuliaan ketaatan,
Allah akan kayakan dia tanpa adanya harta. Allah jadikan dia kuat tanpa adanya tentera. Menjadi dia orang yang mulia tanpa sebarang halangan lagi. Nak jadi mulia, nak orang hormat, Allah sayang, masuk dalam ketaatan, tinggalkan maksiat. Kadang dosa banyak tu hidup tak tenang. Walaupun dah pergi motivasi, walaupun rumah mewah, walaupun dah sediakan macam-macam kelengkapan hidup, tak tenang hidup. Cuba tengok, ada masalah antara dia dengan manusia, dia dengan Allah, mesti ada. Maka bila dia masuk dalam ketaatan, Allah kayakan dia walaupun tak kaya. Tak kaya tapi nampak macam kaya. Orang kaya kalau datang pandemik 5 tahun pun tak apa. Dia tak bimbang, makanan dia cukup, nak bayar yuran anak sekolah, bayar bil kereta semua tak ada masalah. Orang yang kuat bukan sebab ada tentera, tapi Allah bagi dia kekuatan. Boleh datang sembahyang ni. Ni kuat ni datang ni. Nak ikutkan, nak suruh angkat kursi 2 biji tak larat dah. Tapi Allah bagi kekuatan. Kerana masuk dalam ketaatan. Taat pada Allah, datang hujan-hujan pun tu payung banyak, maknanya datang tengah hujan tu. Tapi kalau orang yang tak nak datang, memang tak hujan pun tak datang. Tapi kalau ada konsert, ada program yang dia suka, walaupun benda tu maksiat, dia sanggup datang. Bayar beribu. Maka tadi dah kata kesimpulan dah. Okay, cukuplah sekadar itu. Kita akan menjadi tenang bila kita berada dalam ketaatan. Itu saja. Baliklah kepada Islam. Lihatlah balik perjuangan Nabi dan para sahabat. Apa yang kita belum buat, kita buat. Apa yang dah kita buat, istiqamah. Apa yang kita tak buat, buat, bertaubat, insaf. InsyaAllah selamat hidup kita dunia akhirat. Allahu'alam. Sebelum saya tangguh, di luar sana, di meja yang letak sanitizer, saya bawa kurma. Kurma namanya kurma sukari. Entah mungkin tak pernah dengar nama, tapi pernah makan. Saya jamin pernah makan. Kalau pergi ke Madinah, ketika berbuka, Mekah pun ada. Bila waktu berbuka, dia ada letak buah tamar. Yang kecil, kadang ada yang besar. Dia lembut, manis. Itu rutab, namanya sukari. Memang bahasa Arab pun nama sukari dari sabdu. Apa yang saya bawa tu, dia bukan macam, dia sebiji. Memang sama. Kotak, kalau saya bawa kotak yang besar, ada kotak yang besar tu. Itu sama kotak yang dia bawa daripada Al-Qasim, satu negeri di Saudi. Saya bekas pelajar Mekah. Jadi di luar tu satu bekas RM20. Yang siapa tak bawa duit, kalau ada handphone, dia boleh QR code daripada handphone saya, atau dia boleh berhutang dengan AJK. Jangan berhutang dengan saya, pinjam duit AJK lah. Kalau tak ada juga tak apalah, kita ambil nama, kita tulislah, nanti bagi nombor akaun. Dan saya buat 2 kotak. Bawah sekali saya buat 2 kotak. Itu untuk infak. Kotak tu saja saya bagi diskaun untuk infak, bukan untuk beli sendiri, makan sendiri. Saya ada bagi ke sekolah tahfiz. Ni pun saya buat tahu ada sekolah tahfiz sini. Ada babu sekolah tahfiz dah. Saya bagi atas sumbangan jemaah lah, ya. Kalau nak infak, dalam satu kotak tu ada 3 kilo. Itu harga dia 100. Tapi untuk makan sendiri tak dapat lah harga tu. Kena amanah lah, ya. Ataupun beli saya yang bagi pun boleh, atau nak bagi sendiri pun boleh. Saya buka juga untuk infak, ya. Mana kita beri makan orang berbuka. Man fattara sa'iman kana lahu ajruhu la yanqisu ghairu mithl la yanqisu ma ghairu atau kama qala. Barang siapa beri makan pada orang berbuka, dia dapat pahala orang yang berbuka tidak terkurang sedikit pun daripadanya. Jadi insya-Allah yang paling berhajat boleh berjumpa saya di luar nanti. Wallahu a'lam, mana yang baik datang daripada Allah, mana yang datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma akshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' ma la yakshif 'an ghayr. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.